Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan masuk topik baru iaitu modul 4. Bukan topik lah, start topik baru. Okey, start topik baru, modul yang keempat, 1.4 annuity. Okey, kita akan bincang pada hari ini 1.41 pengenalan konsep annuity biasa. Kita akan tahu juga mengenai mencari jumlah nilai depan dan juga mencari jumlah nilai semasa. Okey, apa itu PV dan juga FV. Dan juga konsep annuity lah. Okey, kalau kita tengok dekat notam ke surat 2. Okey, dia cakap kat sini, annuity ialah suatu siri pembayaran atau penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah yang sama yang dibuat pada selang jarak masa yang sama untuk tempoh tertentu. Okey nah. So, annuity ni sebenarnya digunakan dalam banyak perkara lah, seperti bayaran pembelian kenderaan, bayaran sewa rumah, bayaran premium atau insurans dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak tahu annuity? Okey, konsep annuity ni kita akan kira faedah compound bagi setiap tahun. Okey, contoh, pembayaran RM1,000 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan kadar faedah 8%. Kiranya kalau kita tengok dekat jarak masa ni kan, cikgu besarkan sikit. Okey, kalau kita tengok garis masa ni, dia kata kat sini dia bayar RM1,000 selama 3 tahun dengan kadar faedah 8%. Okey. Pada setiap akhir tahun selama 3 tahun. Kiranya setiap tahun kan dia akan bayar lah. Dan pada setiap tahun kalau kita akan membayar sesuatu pembayaran, kita akan dapat faedah. Okey, faedah yang terlibat pada annuity ini adalah faedah compound. So, apa beza dengan faedah compound dengan annuity? Faedah compound kita hanya mengira faedah sahaja. Tetapi kalau annuity, kita akan mengira faedah compound, setiap faedah compound sehingga habis tahun tersebut. Contohnya macam contoh tersebut kan. Okey, ni kan. Okey, macam tahun pertama dia bagi RM1,000, kita akan dapat faedah compound yang pertama. Cikgu akan tulis sebagai FK lah. Okey, kita akan kira faedah compound. Mesti dapat faedah compound yang pertama kan. Lepas tu dia bayar kali kedua, kita akan dapat faedah compound yang kedua. Okey, lepas tu dia bayar kali yang terakhir, kita akan dapat faedah compound yang ketiga. Nak dikatakan suatu annuity tu adalah, cikgu contoh yang sebelah kanan ni. Nak dikatakan suatu annuity tu apabila kan, faedah compound yang pertama kita akan campur dengan faedah compound yang kedua dan kita akan campur dengan faedah compound yang ketiga. Inilah dikirakan sebagai annuity. Maksudnya kat sini, annuity kita nak cari jumlah faedah compound. Nanti kamu confuse. Kadang-kadang cikgu pun confuse. Apa beza faedah compound dengan annuity? Sama je kan? Tapi nak membezakannya, annuity ni kita akan cari jumlah faedah compound. Kalau macam ni, bagi setiap tahun ni, bila kita dapat faedah compound dia, kita nak tahu last kali berapa banyak faedah yang kita dapat. Okey nah, itu masuk annuity lah. Okey, untuk berapa tahun? Okey, untuk berapa tahun tu, tempoh masanya terpulang kepada soalan. Kalau soalan tu nak untuk 3 tahun, jadi kita kena carilah annuity untuk 3 tahun. Ataupun cari faedah compound untuk ketiga-tiga ni dan kita akan tambah. Okey nah. Sana warna merah. Kita akan tambah, dapatlah annuity.
Okey. Okey, itu adalah konsep dia. Tengok dia cakap dah kat sini. Okey, muka surat 2 lagi. Okey. Pengiraan anuiti bagi setiap pembayaran atau simpanan dikenakan faedah adalah berdasarkan kiraan faedah compound. Amount annuity adalah hasil tambah kesemua amount compound bagi setiap pembayaran atau simpanan yang dibuat. Macam cikgu teranglah dekat sini. Jumlah faedah compound bagi setiap tahun pembayaran ataupun simpanan. Okeylah, itu adalah annuity. Okey. Kekerapan seterusnya. Kekerapan pengkompoundan akan mempengaruhi nilai depan annuity atau nilai kini annuity sesuatu amount. Kriteria utama dalam aliran tunai terdiri pada aliran tunai amount yang sama, jarak dan masa pada setiap aliran tunai tersebut adalah sama dan terakhir tempoh aliran tunai itu berlaku dalam tempoh tertentu. Okey, ini maksudnya macam mana kita nak kenal pasti annuity. Kalau faedah ataupun diskaun, kita kadang-kadang mengikut tahap ekonomi semasa kan. Okey, tapi kalau untuk annuity, dia tidak akan mengikut ke semua tu. Dia amount dia, jumlah dia adalah sama sahaja. Itu yang membezakan faedah dan juga annuity. Dia daripada awal permulaan pembayaran ataupun pinjaman tersebut, daripada awal sampai akhir sama sahaja. Ini yang membawa maksud pada dia. Mesti ada aliran amount yang sama pertama. Okey, jarak masa dia mesti sama. Kalau dia kata apa ayat dia tadi? Sana. Tengok kalau dia kata contoh, kita balik pada contoh. Okey, kalau dia kata pada setiap akhir tahun, jadi jarak dia mesti sama. Dia akan bayar pembayaran 1,000 ni, macam contoh ni, mesti pada setiap akhir tahun. Dia tak boleh tahun pertama ni aku bayar akhir tahun, tahun kedua ni awal tahun. Tu tak boleh. Annuity kena sama nah. Dan selepas tu mesti ada tempoh. Tempoh aliran tunai yang berlaku dalam tempoh tertentu. Okey, ini tempoh kita selama 3 tahun. Okey, nah itu konsep annuity lah. Alright. Okey, kalau kita pergi ke 1.42 mencari jumlah nilai depan FB. Okey, nilai depan ni adalah amount terkumpul di masa depan hasil daripada siri pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama yang dibuat pada setiap akhir tahun, yang dibuat pada akhir setiap tempoh untuk beberapa tahun yang tertentu termasuk faedah yang diperoleh. Terbelit-belit cakapnya. Okey, maksudnya kat sini kalau future amount atau future value ataupun amount yang terkumpul ni, dia merupakan nilai depan. Okey nah, contoh. Okey, kalau contohnya kat sini, kamu tengok. Sebagai contoh, satu annuity 100. Kita ambil contoh kat sini jap. Satu annuity 100 dibayar pada setiap hujung tahun selama 5 tahun. Okey, nilai wang dan nilai wang ialah 5% efektif. Okey, kamu tengok macam mana future value ataupun nilai depan diperoleh. Okey, ini adalah garis masa dia. Okey, ini adalah garis masanya, betul? Okey, kita akan tengok faedah compound bagi pada setiap tahun ni lah. Okey, dia ada kata 5 tahun. Jadi S1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila kita kira faedah compound, pengiraannya ada pada muka surat 4. Tengok Okey. Yang pertama pada tahun pertama 1, 2, 1, 5, 5. Cikgu tulis balik. Okey, faedah compound yang
tahun kedua. Kita dapat 11576. Okey, faedah kompaun yang ketiga kita dapat 11025. Faedah kompaun. Okey. Faedah kompaun yang keempat dapat 105. Faedah kompaun tahun kelima adalah 100. Okey, dapat nah? Okey, so kelas, macam mana kita nak tahu faedah nilai depan kita? Okey, nilai depan yang kita nak tahu adalah annuity pada tahun yang ke-5. Tahun ke-5 ni agak-agak dapat berapa? Itulah. Itu yang kita nak tahu tu. So, okey, jadi apa yang cikgu cakap tadi, baru-baru tadi, kalau annuity kita akan kira semua faedah kompaun bagi setiap tahun. Betul tak? So, dari sini kita akan tahulah faedah kompaun pada nilai depan, pada contoh ini kita akan dapat dengan menambahkan kesemua hasil faedah kompaun. So kita tambahlah 121.55 tambah 11576 tambah 110.25 tambah 105 tambah 100. And then kita kira pakai kalkulator, kita akan dapat 121 campur 115.76 tambah 110.25 campur 105 campur 100. And then kita akan dapat 46256. Maksudnya 462.56. Maksudnya, okey, nilai depan yang akan diperoleh apabila kita buat annuity dalam 100 bagi setiap 5 tahun selama 5 tahun. Okey, kita punya annuity pada nilai depan bernilai RM462.56. Okey nah, itu maksud dia. Lepas 5 tahun kita akan dapat sebanyak ini. Okey nah. Apa yang aku tak buat ni? Salah kira kau. 1, 2, 3, 4, 5. Cik salah kira kau. Kenapa tak sama nilai dia? 121.55 campur 115.76 tambah 110.25 105 tambah 105. Salah kira kelas. Apa tadi? 552, 56. Okey, maksudnya kat sini semula maksudnya kat sini. Tadi cikgu salah kira. Okey, bila kita kira faedah kompaun bagi setiap tahun tersebut, okey, di akhir pada penghujung 5 tahun, okey, amount annuity nilai depannya FD pada 5 tahun pada hujung 5 tahun, nilai yang akan diperoleh adalah sebanyak 552.56. Okey nah. Okey. Okey, PV pula. Kalau PV 1.4
4.3. Okey. PV adalah ataupun nilai semasa ialah jumlah penyimpanan atau pelaburan sebuah jumlah wang sekarang secara berkala pada satu faedah tertentu dalam tempoh tertentu bagi menyamai jumlah masa akan datang. Okey, proses mencari nilai semasa tersebut dikenali sebagai pendiskaunan. Okey, macam mana kamu nak membezakan di antara nilai depan dan juga nilai semasa? Okey. Okey, katakanlah kita buat 5 tahun. Kita buat pembayaran selama 5 tahun. Untuk beli apa? 5 tahun nak beli apa? Beli kereta lah katakan. Okey, kita ada kosong. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4 dan sini 5. Nak membezakan antara PV dan FB tadi, kalau PV kedudukan dia di sini. Present value. Kat awal-awal ni, ini adalah PV. Jumlah sekarang. Okey nah. Okey. Kalau FB, future value ataupun nilai depan, dia akan duduk pada di hujung. Di hujung selepas. Okey nah. Dia akan duduk pada akhir tahun tersebut. Future ke depan. Kalau present value sekarang, nilai sekarang. Okey nah. Present value PV nilai sekarang akan duduk pada waktu kosong. Manakala future value akan duduk pada nilai akhir kita lah. Okey nah. Okey, itulah konsep dia PV dan juga FV. Okey, cikgu nak kamu kenal pasti dulu konsep. Okey, kalau kita pergi ke soalan yang melibatkan FV dan PV. Okay, kita buka contoh. Buka muka surat 8. Kita tengok 3 saja contoh pada hari ini yang melibatkan PV dan FV. Nilai semasa dan juga nilai depan. Okey, contoh yang pertama. Berapakah nilai semasa bagi satu siri aliran tunai sebanyak RM250 bagi setiap akhir tahun selama 4 tahun dengan kadar faedah yang ditentukan sebanyak 8% setahun? Okey, apa yang kamu tahu berdasarkan contoh 1? Dia nak adalah nilai semasa. Dia nak tahu nilai semasa. Nilai semasa kita adalah PV. So kita kena masuklah maklumat tersebut ke dalam rumus. Apakah rumus PV dan FV? Kita pergi naik atas. Di sini. Okey, apabila kita nak cari nilai semasa dan nilai depan, kita akan pakai formula inilah. Okey, yang cikgu highlightkan berwarna hijau, ini adalah nilai depan. Ini nilai depan. Nilai depan. Dia future. FV. Okey, yang cikgu highlightkan, yang berwarna kuning ini adalah PV. Iaitu present value. Nilai sekarang. Law ni. Kita akan menggunakan formula ini. Pakai je formula ni. Okey nah. Okey. Okey, jika soalan tersebut melibatkan kekerapan kompaun. Okey, maksudnya kat sini kalau nanti soalan tiba-tiba dia tanya M. Bukan dia tanya M, dia tiba-tiba dia cakap pasal M. Okey. Jadi apa yang berlaku I dan N ni, I dan N dalam formula ni, kedua-dua formula ni kita akan ubah kepada, untuk I kita akan ubah kepada R per M. Manakala untuk N kita akan ubah kepada N sama dengan MT.
pasti. Kita ubahlah. Ni macam biasa ni, pernah kita buat ni. Tak ada apalah. Nanti kita tengok contoh soalan. Okey, balik pada contoh 1. Okey. Kita tahu untuk contoh 1 dia melibatkan nilai semasa. Nilai semasa. Dia nak tahu PV kita. So jadi apa kita punya formula untuk PV? Ni kena hafal ya. Okey. PV sama dengan R dalam kurungan 1 tolak 1 tambah I tolak N kuasa negatif N per I tutup kurungan. Okey nah. Okey, so kita kena pasti dulu. Maklumat kita untuk contoh 1. Okey. Yang pertama, dia kata satu aliran tunai sebanyak 250 bagi setiap akhir tahun. Okey, ini kita punya R lah. R sama dengan 250. R ni amount yang diberikan pada setiap tahun. Okey. Bagi akhir tahun selama 4 tahun. Okey, selama 4 tahun ini adalah N. Betul lah, ini adalah N. N ni maksud dia adalah masa. N kita 4 tahun. Okey, boleh? Okey. Dengan kadar faedah yang ditentukan sebanyak 8%. Jadi 8% kita adalah I, interest. Okey, 8%. Kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan siap-siap, 8%, kita akan dapat 0.08. Okey nah. Okey, baik. Jadi kita masuklah nak tahu Allah Akbar. Nak tahu kita punya present value kita. So PV sama dengan R. R 250 buka kurungan 1 tolak 1 tambah I. I kita 0.08 kuasa negatif N. N kita 4. Kan? Per I. I kita 0.08. Okey, tutup kurungan. Okey, jadi macam biasa kita akan settlekan yang dalam bracket ni dulu. So, apa yang berlaku? 250. Settlekan dalam bracket ni dulu. Bracket kecil tu dulu. Jadi, kita ambil calculator. Mana calculator ku? 1 tambah 0.08 kuasa, ini butang kuasa, tekan negatif, tekan 4 and then kita akan dapat 0.7350. Okay, jadi 1 tolak 0.7350 per 0.08. Okay, and then kita kirakan lagi yang dalam bracket. Jadi 1 tolak, cikgu akan pakai nombor yang cikgu kira tadi. Okey. Bahagikan dengan 0.08. Kita akan dapat 3.3121. Jadi 250, Allah salah kali. Darabkan dengan berapa tadi? 3.3121. Correct? Correct. Okey nah. Jadi saya tekanlah terus. Kita darabkan. Mana dah? 250 darabkan dengan 3.3121. Okey, kat kalkulator cikgu terus tekan butang. Darablah. Darabkan dengan 250. Okey. Kita akan dapat. Okey, ambil 4. Kita ambil 2 titik perpuluhan.
Sebab ini melibatkan ringgit 2 saja. Okey, jadi jawapan dia 82803. Jadi jawapan dia 82803. Okey, ini jawapan dia. Okey nah. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh 2. Contoh 2. Sang sikit. Okey, syarikat bercadang untuk melabur 500 ke dalam akaun simpanan pada penghujung setiap tahun selama 4 tahun bermula setahun dari sekarang. Pihak pengurusan mencadangkan kadar pulangan sebanyak 5% ke atas akaun simpanan tersebut. Kirakan amount yang akan terkumpul dalam akaun tersebut pada akhir 4 tahun. Okey. Jadi, apakah ini? Future value ataupun present value? FV ke PV? Mula-mula kita kena pasti dulu. FB ke PV? Dia adalah merupakan FB. Macam mana cikgu tahu? Tengok word dia. Apa keyword dia? Keyword dia adalah dia minta kirakan amount yang terkumpul dalam akaun tersebut pada akhir. Pada akhir 4 tahun. Okey, kiranya kita buat satu pelaburan sampai 4 tahun ni. Daripada 0, 1, 2, 3 kan. So soalan ni syarikat ni nak tahu hujung ni lah kita dapat berapa. Lah ni annuity kita dapat berapa. Dia nak tahu yang keempat tu. Nilai pada tahun keempat annuity-nya. So dia merupakan FV. Nak menentukan kamu kena tengoklah apa dia punya keyword. Macam contoh 2 adalah pada akhir. Ingat tadi contoh 1 keyword dia adalah nilai semasa. Nampak tak? Okey dah. Jadi kamu kena tentukanlah, kena pasti keyword dia baru kita dapat tahu sama ada itu adalah nilai semasa ataupun nilai depan. Okey nah. Okey, so kita tahu ini adalah future value ataupun nilai depan. So apa yang berlaku? Ambil formula dia. Apa formula kita? Formula kita ni kena hafal ya. Okey, FV sama dengan sana kita tulis. FV sama dengan R apa? Patah balik sana. 1 tambah I kuasa N tolak 1 per I. Tutup kurungan. Okey nah. Okey, ini adalah untuk ini adalah formula untuk nilai depan. Okey. Okey, seterusnya syarikat BB bercadang. Okey, kita dah tahu ini adalah nilai depan. So kita bawa masuklah, kita keluarkan dia kita punya apatah itu nama point dia. Okey, so syarikat BB ni cadang untuk melabur RM500. Okey, ini kita punya RM 500. Okay, next. Apa kita punya point? Setiap 4 tahun bermula daripada sekarang. So, 4 tahun tu adalah kita punya tempoh masa lah, iaitu 4 tahun. Okay. Okay, seterusnya, word seterusnya. Pihak pengurusan menjangkakan kadar pulangan sebanyak 5%. So 5% ini adalah faedah. Faedah kita, simbol dia adalah 5%. So bila dapat tahu 5% ni, dia punya faedahnya, interestnya, kita buat dalam perpuluhan siap-siap. Jadi 5% adalah 0.05.
Okey nah. So dia minta kirakan amount yang terkumpul dalam akaun tersebut pada akhir tahun keempat. Jadi kita kena carilah annuity dia. Okey. Okey, pakai formula yang kita baru tulis jap-jap tadi iaitu salah no. Okey. Okey, FV iaitu maksud dia future value sama dengan R. Okey, dalam kurungan 1 tambah I kuasa N tolak 1 per I. Ni formula kena hafal lah. Sayang kau tak hafal nanti tak ingat. So, R kita adalah 500 kan. Okey, dalam bracket 1 tambah I kita 0.05, N kita adalah 4 tolak 1 perkan dengan I kita 0.05. Okey kelas, macam biasa kita settlekan satu-satu. Settlekan dulu bracket ke method ni. Bracket kecil tu. So kita akan dapat okey, 1 tambah 0.05 sama dengan 1.05. Kita kuasakan dengan 4. Kita akan dapat 1.215. So, salah warna. So 500, okey, cikgu buka kurungan. Ini ayu. Okey, 1.2 155. Tolak 1 per 0.05. Okey nah. Okey, seterusnya ada lagi bracket. Kita settlekan hak bracket dululah. Okey, settlekan yang bracket. Kita akan dapat tolak 1 bahagikan dengan 0.05. Kita akan dapat 4.31. Okey, jadi cikgu akan tulis kat sini lah. Atas ni cikgu tulis. Sambung. 504.31. Jadi darabkan. Okey, kita kirakan sampai habis menggunakan kalkulator. 500 didarabkan dengan 4.31 tutup kurungan sama dengan 215. Maksudnya kat sini pada amount pada akhir tahun keempat, kat tahun keempat ni amount yang dia dapat, syarikat BB dapat adalah sebanyak RM2,155. Okay, itu maksud dia nah. Okay, boleh. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, contoh last. Allah Akbar. Jatuh pula, sorry. Okey, contoh yang ketiga. Seorang pelabur mendepositkan RM1,000 dalam satu institusi perbankan. Bayaran dibuat setiap hujung tahun. Sekiranya wang yang didepositkan menerima faedah kompaun 6% setahun, berapakah jumlah yang diterima di penghujung tahun, di penghujung 10 tahun. Okey, so kena pasti dulu adakah ini nilai depan atau nilai sekarang. Ini adalah nilai sekarang. Macam mana tahu nilai sekarang? Dia kata dia nak berapakah jumlah yang diterima pada penghujung 10 tahun. Itu keyword dia, penghujung 10 tahun. Dia telah melabur selama 10 tahun untuk contoh ni. So pada akhir 10 tahun tu berapa duit dia dapat? Ni kan.
Dia melabur, so dia nak tahu nilai dia kat sini. Faedah dia dapat 10 tahun tu. Okey, nah. Okay, so kita tulis dulu formula lah. Sebab kita tak apa nak ingat formula, kita tulis formula. Okey. So, formula kita adalah FV sama dengan R. Okey, buka kurungan 1 tambah I kuasa N tolak 1 perekan dengan okey, nah. Okey, kita dah tulis. Apatah tu nama formula, kita buat keluarlah kita punya maklumat ke dalam ni. So, maklumat dia sekarang, seorang pelabur mendepositkan RM1,000. Okey, ini adalah RM1,000. Okey, so lagi kita kena tahu N. Apa N kita? N, tak ada downward yang seterusnya. I pula, I. Okey, sekiranya wang didepositkan menerima faedah kompaun 6% setahun. So, 6% faedah kompaun 6% setahun. Itu adalah I kita lah, interest kita. Okey, 6% setahun, tukarkan ke dalam perpuluhan siap-siap, kita akan dapat 0.06. Okay, nah. So, N kita adalah berapakah jumlah yang diterima di penghujung 10 tahun. Jadi, automatik N kita adalah 10. Okey. Jadi, masukkan ke dalam formula kita. Okey, R kita adalah 1,000, buka kurungan. Okey, 1 tambah I adalah 0.06 kuasa N. N adalah 10 tolak 1. Okey, perkan dengan I adalah 0.06. So, macam biasa, kita settlekan yang dalam kurungan kecil. Okey, kurungan kecil kita 1 tambah 0.06 kuasa 10. Okey, 1.7908. So, 1,000. Allah, salah kali. 1,000 kita akan dapat tadi 1.7908 tolak 1 per 0.06. Okey. Jadi ada lagi bracket, betul? So, kita kirakan lagi yang dalam bracket tu lah. Macam tu lah jawab matematik. Okey, so ini 1.7908 tolak 1 sama dengan. Okey, lepas tu kita bahagi lagi dengan 0.006. Okey, jadi 1,000. Salah lagi. Salah kali Ustaz. 1,000 dalam kurungan kita adalah kita dapat 131.8. Okey, so dah dapat, kita cuma darab sahaja dengan 1,000. So kita kirakan 1,000 darabkan dengan ans ni kita ambil belit lah. Yang nilai tadi 131.8 kan. Okey, so jawapan kita adalah 131,800 ringgit. Jadi 131,800. Ini adalah jawapan dia. Maksudnya kat sini pada akhir tahun, pada penghujung 10 tahun, kita akan dapat nilai yang didapat oleh seorang pelabur tersebut adalah 131,800 ringgit. Terbelit-belit dah. Okey, nah. Okey. Jadi ini 3 contoh lah. So, nak meningkatkan kefahaman kamu,
kamu boleh buat soalan pada latihan 1, latihan 2 dan latihan 3. Okey nak? Okey. 3 latihan ini adalah contoh daripada contoh 1, contoh 2 dan contoh 3. Okey, kamu buat ketiga-tiga latihan tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.